Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa bi 'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sunnah yang keberapa tuan? 135 akhir surah Fatah. 135. Baik. Pada sunnah yang ke-135 kita membicarakan disunnahkan bagi imam, bagi makmum, bagi persendirian apabila mereka sampai kepada ayat-ayat yang ada di dalamnya menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah bagi mereka untuk membaca Muhammad Rasulullah. Seperti dalam surah Al-Fath, pada akhir suratul Fath Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadun Rasulullah. Jadi kita pun apa? Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dia. Kita disunnahkan untuk membaca. Baik, itu 135. 136. Siapa yang perlu membaca? Jumaat lepas saya jadi imam di Jalan Kebun, jadi khatib sekali. Jadi kebetulan di situ ada seorang ulama, profesor apa nama dia, orang Indonesia, dia Profesor Al-Lubis. Saya tak ingat nama dia, tapi keturunan dia Lubis. Jadi dia ni tenaga pengajar di Brunei. Jadi dalam sembahyang Jumaat tu, rakaat pertama saya pun bacalah Fatihah, kemudian Wadduha sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya pun baca alhamdulillah. Kemudian saya rukuk, dah habis sembahyang apa semua. Lepas solat apa semua dah habis sembahyang, profesor tu datang jumpa saya. Assalamualaikum Syekh, kaifa halak? Bi khair. Cakap Arab lah. Dia orang Indonesia. Jadi dia kata, saya kali kedua saya jumpa. Kali pertama saya jumpa orang baca alhamdulillah itu selepas wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits di Brunei. Saya tak tanya dia. Tapi ini kali kedua kamu yang membaca. Jadi saya nak tanya kamu. Jadi kebetulan ada dalam kitab ni kan. Jadi terus ana pun bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata masya-Allah, alhamdulillah, saya dah jumpa jawapan dia. Tadi. Jadi bukan semua orang yang tahu. Ada kalanya orang tak perasan. Bukan semua orang tahu. Jadi siapa nak membacanya? Yang boleh membacanya 136 imam. Imam baca kuat ke baca slow? Perlahan kita pergi tengok. Imam, makmum, perseorangan, sembahyang seorang-seorang, baca juga pada surah-surah yang kami sebutkan tadi. Sekarang ni dan yang sebelum ni. Baik, itu 136. 137
membaca dalam keadaan meninggikan suara. 136 tadi berapa? Imam, makmum, perseorangan Macam membaca benda ni. Kemudian membacanya 137, membacanya dalam keadaan meninggikan suara. Membaca seperti yang disebutkan di atas tadi dengan meninggikan suara. Meninggikan suara. Baik. Bila makmum ataupun imam disunahkan ataupun makmumlah meninggikan suara. Baik. Ada dalam keadaan, beberapa keadaan. Yang pertama, imam apabila baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Imam baca kuat, makmum baca kuat tak? Amin tu sama kuat kan? Okey. Satu keadaan makmum kena baca kuat. Okey, bila keadaan yang kedua makmum baca kuat? Apabila makmum baca sendiri. Ketika mana imam berhenti sebentar sebelum nak baca surah, bukankah makmum kena baca Fatihah? Bila makmum baca Fatihah, makmum kena amin tak? Amin. Amin tu kuat. Kuat tu bukan sekuat bersama dengan makmum semua tu, tak. Kuat sekadar orang kanan kiri dengar cukup, memadai. Amin. Tu dia. Itu dua keadaan. Yang ketiga, apabila makmum baca amin dalam kunut, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Itu tiga keadaan makmum baca kuat. Kemudian imam pun Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin, Subhanallah. Makmum baca kuat. Okey? Makmum baca kuat. Imam, salah tu imam. Ustaz, belum betul Ustaz. Saya dengar baru ni orang cakap kalau kata imam baca ayat tak betul, dia bukan subhanallah, dia bacakan apa yang tempat dia tinggal tu. Betul. Kalau subhanallah ni macam pergerakan saja yang kita kata subhanallah. Betul tak? Betul. Kadang-kadang makmum ni dia tak hafal surah yang imam baca, tetapi dia tahu ada salah. Contoh, dia nak buat macam mana? Apa yang dia tahu? Subhanallah, dia tahu. Betul. Okey, macam Maliki Yaumiddin tadi, dia imam tinggalkan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi makmum membaca Ar-Rahmanir Rahim secara kuat. Ataupun makmum pun baru masuk Islam, contoh, dia tak tahu pun, dia kira-kira nak baca agama ini kan susah pula kan, tak elok pula kan. Subhanallah contoh. Boleh, tak ada masalah. Memang sebenarnya kalau bacaan Al-Quran ditegur dengan bacaan Al-Quran. Bagi mereka yang tahu. Mereka yang tak tahu, subhanallah. Baik. Mentalkinkan ayat-ayat Al-Quran kepada imam, itu pun sunnah bagi makmum untuk memperkuatkan. Baik, sekarang ni ada satu permasalahan. Contoh, imam salah dalam bacaan. Yang menegur imam ini adalah saf pertama. Jangan saf yang ujung tu ditegur imam. Confirm imam tak dengar. Betul? Balik imam tak dengar, yang ni imam ni menunggu. Imam ni menunggu sebab dia dah dengar macam Allah, contohlah. Tapi dia tak berapa dengar apa ayat selepas-selepas tu.
Jadi imam dah rasa, aku dah salah dah ni. Okey, jadi aku nak tunggu siapa yang tegur aku. Okey. Tunggu. Yang belakang tu baca juga. Tapi suara tak kuat. Sebab itu, kalau sekira mana orang yang ada di depan tidak menegur imam, orang yang belakang jangan tegur imam. Boleh faham? Sebab akan mengganggu imam. Imam tak pasal-pasal kena tunggu daripada jawapan kat belakang tu. Takkanlah seorang tu nak pergi sampai ke depan, sampai ke depan. Sebab itu seeloknya carilah orang yang duduk di belakang imam ni orang yang hafizul Quran ataupun orang yang tahu dalam selok-belok Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian boleh? Tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Cuma nanti dia malu lah lepas tu. Kalau suara kecil pun tak hafal. Betul. Imam tu malu sendiri je lah. Apalah imam. Contohlah. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Boleh. 138 tadi bang. Belum lagi. Belum lagi. Ini saya cerita keadaan makmum sunnah untuk membaca kuat. Tu. Kemudian apa lagi? Sunnah bagi makmum untuk membaca kuat pada ayat-ayat yang sunnahnya baca apa? Alhamdulillah bala wa ana ala zalika minasyahidin. Semua tu ayat-ayat yang rahmat, ayat-ayat istighfar, ayat-ayat Muhammad Rasulullah. Itu sunnah bagi makmum untuk memperkuatkan. Kemudian satu lagi sunnah apa dia? Bagi makmum untuk baca kuat adalah ketika mana makmum menjadi apa kita panggil? Muballigh, menyampaikan. Contoh, sedang sembahyang Allahu Akbar, mic padam. Mic padam. Jadi soft ada 100. Agaknya suara imam sampai tak ke belakang? Tak sampai. Okey, jadi sekarang ni kena peka. Jangan jadi main-main. Imam baca dengan kuat. Bilal yang dekat belakang ni, dia akan menyampaikan pergerakannya kepada orang yang ada di belakang sampai seruan dia. Contoh, seruan Bilal itu dengan suara tanpa ada mic rosak tiba-tiba kan. Okey, boleh sampai tahap mana? Boleh sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soft. Jadi anggaran 7 soft, orang yang berada pada soft yang ke-7, yang ke-8 itulah yang baru menyampaikan yang kedua. Boleh faham? Contoh sini makmum Bilal Allahu Akbar, sana pula Allahu Akbar, sana pula Allahu Akbar. Itu. Jadi bagi makmum ni, semua ni makmum kan. Jadi makmum boleh baca kuat dengan keadaan-keadaan yang saya sebutkan ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 keadaan. Baik. Faham semua? Ada soalan lain? Okey. Perempuan tak boleh? Baik. Perempuan suara datang daripada suara lelaki. Kecuali
suara perempuan itu ataupun berlaku sembahyang perempuan sahaja. Sembahyang perempuan sahaja, tak ada lelaki. Maka di situ perempuan boleh menyampaikan suara antara perempuan dengan perempuan tanpa ada lelaki. Sebab dia gini, muktamad mazhab Imam Syafi'i, suara perempuan bukan aurat. Muktamad. Tetapi ini muktamad. Tetapi sekira mana suara tadi menjadikan lelaki-lelaki yang mendengarnya luar biasa, menjadikan lelaki itu luar biasa dengan mendengar suara tersebut, maka suara jadi haram. Boleh faham? Suara perempuan bukan aurat, tetapi jika mana suara itu mendatangkan syahwat kepada lelaki, lelaki tengok dinding pun dah tak tahan. Contohlah, walaupun bacaan Al-Quran. Sebab itu kadang-kadang yang berlaku dekat kita Malaysia kan selalu menjadi host tilawah Al-Quran. Kan ada perempuan qari'ah apa semua tu kan. Kadang-kadang itu menjadi satu permasalahan. Tapi cubalah, kena jagalah supaya tidak menjadi syahwat kepada orang yang mendengar. Suara lelaki tak? Apa? Suara lelaki yang dia lembut ni, perempuan dia dah kerak. Dia hukum lelaki. Dia hukum lelaki, bukan hukum perempuan. Okey. Tetapi baru-baru ni ada satu muktamar dibuat dekat Mesir berkenaan dengan lelaki yang ubah kepada perempuan. Ubah 100% total. Apakah dia dihukum perempuan ataupun dihukum lelaki? Daripada pegangnya, daripada berzina, berkahwinnya, semuanya. Apakah dia dihukum lelaki ataupun dihukum perempuan? Ada di antara ulama yang berpandangan sekira mana dia boleh haid, sekira mana dia boleh gini, sekira mana dia boleh gini. Contoh, macam apa yang dilakukan oleh perempuan, maka dia hukum perempuan. Ada yang tidak bersetuju dengan pandangan itu, dengan mendatangkan beberapa dalil dan sebagainya, maka mereka mengatakan hukumnya tetap hukum lelaki, dan dia telah menukar daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengoklah, ada ulama yang menyenangkan sedikit hukum, ada ulama yang mengeraskan sedikit hukum. Lihat pada pandangan masing-masing. Wallahu a'lam. Baik. Melakukan sujud tilawah apabila sampai pada ayat sujud. Pada ayat sujud, kecuali pada surah Sad. Pada surah Sad. Okey, surah Sad muktamad mazhab Imam Syafi'i, ianya bukan sujud tilawah tetapi sujud syukur. Tetapi ianya sujud syukur. Baik. Ada berapa sujud tilawah kesemuanya? Kalau dalam Al-Quran 14 tolak sujud Sad, surah Sad jadi 13. Dalam suratul Hajj ada 2 sujud. Selain yang lainnya ada satu. Dalam Muqaddam ada berapa sujud? Dalam Juzuk Ammah ada berapa sujud? Apa?
Dalam juz Ammah, juz 30 ada berapa sujud? Dua. Kalau hijrah sini. Iqra satu lah. Satu lagi kat mana? Satu lagi dekat Infitar kalau tak silap saya. Surah Infitar. Insyiqaq. Dalam insyiqaq. Baik. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajdatan fil Qur'an minha 3 fil mufassal wa fi suratil hajj sajdatan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 15 ayat di dalam Al-Quran yang mempunyai sujud sajadah, sujud tilawah. 3 daripadanya di dalam surah yang pendek, daripada Hujurat sampai kepada Wadduha. Apa dia? Suratul Najmi, Suratul Insyiqaq dan Suratul Alaq ataupun Iqra. Oh, dekat sini saya tulis surah Iqra. Belah mana ada surah Iqra? Jadi kena Al-Mufassal. Okey. Pendapat para ulama di dalam bilangan sujud sajadah di dalam Al-Quran. Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu berpendapat di dalam Al-Quran terdapat 14 sujud tilawah seperti yang diketahui. Kecuali imam menukarkan hanya 1 sujud sahaja di dalam suratul Hajj dan mengisbatkan sujud di dalam suratul Sad. Okey. Dalam suratul Hajj ada 2 sujud. Dalam mazhab Abu Hanifah radhiyallahu taala kata 14 sahaja. Jadi 14 ni imam di dalam suratul Hajj baca sekali je, sujud sekali je. Dan dalam suratul Sad sujud sekali. Okey. Itu beza antara, itu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i, mazhab Malik kata apa? Di dalam Al-Quran hanya terdapat 11 sujud tilawah sahaja, dengan menjatuhkan sujud di dalam suratul Najmi, suratul Insyiqaq dan suratul Iqra. Dalam mazhab Imam Malik, Alaq tak ada, An-Najmi tak ada, Insyiqaq tak ada. Jadi ada 11 sahaja. Dan suratul Sad tak ada. Jadi asal 15, Nabi SAW buat 15, tolak 3, dan Sad tidak termasuk di dalam tilawah. Dia sujud, tapi sujud syukur, bukan sujud tilawah. Imam Syafi'i kata di dalam Al-Quran terdapat 14 sujud tilawah, dengan menjadikan sujud surah Sad tidak termasuk daripada sujud tilawah. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Al-Quran terdapat 15 sujud tilawah dengan mengisbatkan sujud surah Sad seperti yang tertera di dalam hadis yang disebutkan di atas. Baik. Kesemua ni mereka ni ada hadis tak? Ada. Semua mereka ada hadis. Sebab kadang-kadang mereka lihat para sahabat tidak sujud di dalam surah ni. Ditanya ke dengan sahabat, kenapa tak sujud surah ni? Kerana surah ni tidak memberikan erti daripada erti tilawah, tetapi ia memberi erti syukur. Contoh
Jadi Imam Syafi'i ambil itu. Ada yang kata alaq yang najmi dengan ni tidak sujud kerana para sahabat apabila mereka baca dalam sembahyang biasa mereka tak sujud. Itu dia. Jadi Imam Malik kata tak sujud. Jadi setiap mereka ada pandangan masing-masing. Bukan mereka melawan Rasulullah SAW, tidak. Tapi pandangan sahabat ketika mana mereka berada di hadapan Rasulullah, mereka tahu. Ustaz, sujud tilawah ni, kalau kita baca Quran sendiri-sendiri lah, adakah afdal kita sujud ataupun kita setakat baca subhanallah? Kalau ada wudu, kalau kita berada pada tempat yang boleh kita sujud afdal. Kalau kita berada dalam kereta, susahlah. Kita tengah baca Quran dalam kereta kan, tiba-tiba sujud. Nak sujud kat mana ni? Payah tak payah lah. Apa yang betul kita baca? Kalau kita tak sujud, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik. Sekarang ni contohlah. Pada rakaat yang pertama, imam ni, okey, nanti saya akan cerita. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kamu tidak boleh baca sujud tilawah ini pada surah-surah ataupun pada sembahyang biasa. Tak boleh. Dengan erti kata kamu nak sujud. Contoh, dalam suratul Hajj ada 2 sujud. Jadi solat Isya, imam pun bacalah surah Al-Hajj. Jadi sampai pada sujud yang pertama, imam pun sujud, batal solat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab dia kata sujud ataupun sujud tilawah ini hanya dibaca pada apabila kamu itu ingin mengkhatamkan Al-Quran. Sebagai contoh, di dalam tarawih, kamu nak baca daripada awal tarawih sampai akhir tarawih 30 juzuk contoh, ataupun 15 juzuk. Jadi kamu baca berderet je. Okey. Setiap kali sampai kepada ayat tilawah sujud. Ataupun kamu ini imam subuh, dan setiap kali kamu jadi imam subuh, kamu itu akan baca ikut tertib. Hari ini kamu baca satu muka surat, besok satu muka surat, lusa satu muka surat, surat yang sama, sambung. Contoh 3 tahun khatam. Contoh. Maka campailah contoh sampai pula ayat yang pertama, rakaat yang pertama, kamu baca dalam satu surah yang ada padanya sujud tilawah, kamu pun sujud tilawah. Kemudian ayat yang kedua, rakaat yang kedua pun ada sujud tilawah, kamu pun sujud tilawah. Boleh, tetapi dengan syarat jangan mengelirukan makmum, ataupun dengan kamu itu memberitahu makmum dahulu, makmum pagi ni ataupun isyak ni kita ada 2 sujud tilawah. Makmum pun okey. Sebab saya pernah dengar ni, dekat telinga saya dengar sendiri ni, apa punya imam sembahyang subuh 3 rakaat. Ini biasa ni. Orang yang tak pernah sembahyang subuh dengan sujud tilawah ni, apa punya imam sembahyang sujud subuh 3 rakaat, tak pandai imam ni. Tengok. Pun ada. Jadi benda tu Nabi dah tahu. Nabi kata jangan jadikan permasalahan pada umat. Jadi sehingga subuh ni dah menjadi satu kebiasaan. Satu Malaysia ni boleh kita katakan semua orang membaca ni, jadi orang dah mula tahu. Baik, tapi jangan jadikan pada solat yang biasa. Sebab apabila kamu jadikan pada solat biasa, ada pula dia kata,
Ada pula imam dekat desa Aman ni sembahyang isyak 5 rakaat. Pula dah. Jadi jaga-jaga dekat situ permasalahan, sebab kita tak nak rosakkan agama tu sendiri. Agama tu cantik, tapi disebabkan imam dia tak faham, dia tak pandai, jadi menyebabkan dia mendatangkan fitnah kepada makmum yang hadir. Salah Islam ke? Islam tak salah. Salah siapa? Pembawaan yang dibawa oleh seseorang. Baik. Kemudian imam mengulangi sujud tilawah 139. Imam mengulangi sujud tilawah sebanyak mana ia membaca ayat sujud, selagi tidak mendatangkan salah faham kepada makmum. Ini yang saya dah syarahkan tadi. Okey, 140. Disunnahkan pada sujud tilawah seperti apa yang disunnahkan pada sujud. Apa dia? Kita belum belajar, kita belum masuk lagi bab sujud. Maksudnya apa? Seperti mana kamu sujud tilawah, sunnahnya adalah sama seperti mana kamu sujud kelak. Sujud yang betul-betul, sujud rukun. Tadi sujud sunnah kan? Sujud tilawah sunnah. Jadi ketika nak rukun sujud tu lebih kurang ada 30 sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sujud tilawah pun ada 30 sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sujud. Apa dia? Nanti pada babnya. Okey. Ini kena syarahkan sikit. Baik. (141) Membaca doa ini di dalam sujud tilawah. Allahumma aktub indaka biha ajran waj'alha li indaka dhukhran wada'anni biha wizra وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. Okey. Di sini doa ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim. Baik, saya tulislah doa ni. Doa ketika sujud. Baik. Kita biasa baca satu doa je kan. Kita biasa baca satu doa. Yang ni kita baca beberapa doa. اللهم اكتب عندك بها أجرا واجعلها لي عندك زخرة اجعلها لي عندك زخرة وضع عني بها وزرا وتقبلها مني
minni kama taqabbaltaha min abdika Daud ikut saya. Allahumma aktub indaka biha ajra waj'alha li indaka dhukhra wada' anni biha wizra وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. Ya Allah, tuliskan ke atas kami dengan sujudnya kami, dengan bacaan Al-Quran kami tadi, ajrah, pahala. Dan jadikanlah bagi kami di sisi kamu zukhra, kita nak katakan simpanan, simpanan yang banyak di sisi kamu ya Allah, dengan bacaan Al-Quran yang kami baca tadi. Wada'anni, jatuhkan ataupun hilangkan ke atas kami dengan bacaan kami yang tadi wizra, segala dosa-dosa kami. Wa taqabbalha, dan terimalah bacaan kami ya Allah, dan sujud kami ini daripada kami seperti mana kamu menerimanya daripada hamba kamu Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam. Ini hadis rawahu Tirmizi dan Hakim. Kemudian ada tak doa lain? Apa yang doa biasa kita baca? Apa yang kita baca? Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu. Apa lagi? Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey, ada satu lagi riwayat, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Okey, dia dekat sini tak tambah, dia tak panjang. Okey. Dalam satu hadis
yang hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga. Ada satu hadis. Tapi apa yang kita baca ni terlalu panjang. Yang biasa kita baca. Dalam hadis tu pendek sikit. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Dah, tu saja. Kita tak ada fatabarakallahu ahsanul khaliqin, semua tak ada. Itu dia. Jadi satu ni dengan yang biasa kita baca. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu saja. Baik. Jadi cukup kita setakat itu sampai 141 insya-Allah. Jadi kita akan masuk 142. Baik, kita buka soalan. Sekiranya mana ada soalan yang ingin diutarakan, fadhal. Nampak tulisan saya? Apa Sebab tuan-tuan nak dapat kitab ni tak ada lagi kat dalam, kitabnya tak ada lagi dekat dunia. Ada lagi. Arab pun tak ada. Tak ada soalan Yang berkaitan, yang tak berkaitan. Lelaki jadi perempuan, dah gugur jadi perempuan, macam mana kita nak menikah? Orang yang nak memandikan tu mesti yang sudah putus syahwat. Kalau kita hukumkan dia tu, kalau kita hukumkan dia lelaki, yang nak memandikan tu jangan bagi budak muda. Bagi orang yang dah tua-tua 90 tahun, 100 tahun, suruh dimandikan. Apa dia? Yalah, dia jadi perempuan lah. Jangan bagi tak, kalau bagi imam mandikan, habis Tapi ana tanya sebenarnya, sebab anak murid ana ramai doktor lelaki yang buat ONG ni, yang sambut baby bersalin ni. Jadi ana tanya dia orang, kau tak rasa apa-apa ke? Dah tak rasa, Ustaz. Dah terlalu banyak, dah tak terasa. Dah tak terasa. Jadi mungkin boleh kita ambil kes itu untuk dijadikan kepada mandi mayat. Wallahu a'lam. Tapi tak pernah pula imam-imam yang mandikan mayat perempuan kan? Tak ada kan? Jadi tak boleh ambil kes. Tak boleh gunakan kes tu, tak boleh. Sampai kan macam tahanan pun itu asingkan, dia tak ada push pasal lelaki. Yalah, maksudnya perempuan pun tak boleh, lelaki pun tak boleh. Dia asing. Sendirian. Jadi kalau masuk lelaki yang tinggal kot. Ya. Dengan budak-budak lah. Perempuan pun tak boleh, lelaki pun tak boleh.
masalah. Dari segi dia. Oh memang macam tu Masuk lelaki dia pula. Benar. Lelaki dia. Siapa perempuan? Perempuan dia pergi Perempuan tak lah. mau. Perempuan juga. Sebab dia tu. Maksud perempuan haram lah. Dia ada lelaki hidup dengan perempuan. Jadi boleh kot mungkin lepas ni boleh gunakan hukum yang dikeluarkan oleh fatwa Mesir berkenaan dengan apabila jantina telah melukar maka boleh ambil, tapi itu bukan muktamad mazhab, bukan muktamad yang dikeluarkan dah, tapi itu salah satu daripada pembentangan yang dibentang. Ada permasalahan tu. Tapi yang tak tahu apa sebab itu akan terjadi kemudahan. Tapi dia pun susah. Ada perempuan, tapi dia perempuan lagi. Itu pun masalah. Kalau bagi perempuan, perempuan terkejut. Tapi orang lelaki tengok ni susah pula. Bolehlah, dia tumpah lain. Saya belum cuba lagi. Jadi saya tak tahu dah hukum dia macam mana. Wallahu a'lam. Bab-bab tu kena tanya dengan Fadilatul Mufti lah. Betul. Ada yang macam kemudian dia ada yang dah meninggal. Macam mana cara dia orang Cara mana apa? ada yang dah buat yang kau. Okey. So dalam berlaku dan ada yang dah meninggal. Macam mana kita uruskan jenazah tu? Itu yang kita bincangkan tadi sekarang ni. Tidak ada. Tak ada kita kena uruskan macam mana. Tak biar macam air. Taklah, saya kata kalau kita katakan dia itu hukum lelaki, maka yang menguruskan dia adalah lelaki. Kalau kita katakan dia hukum itu hukum perempuan, maka kita katakan orang yang menguruskan adalah perempuan. Tapi ada satu lagi masalah nama dia khunsa. Khunsa ni dia ada dua benda. Tengok berat. Ha? Tengok berat. Berat yang mana? Tak, khunsa ni dia dua dia ada. Dia wujud dua. Perempuan pun dia ada, lelaki pun dia ada. Itu siapa-siapa boleh uruskan. Tapi dengar cerita dia kena tengok yang mana berat, Ustaz. Yalah. Berat lelaki kena lelaki yang uruskan lah. Dia ada macam ni sebab dalam fiqh tu disebut sama ada dia berat, kalau dia berat kepada lelaki, lelaki yang uruskan. Berat kepada perempuan, perempuan yang uruskan. Tapi kalau dia tak ada berat, dia sama. Kualiti dia 50% pada lelaki, 50% pada perempuan. Contohlah. Hidup dua-dua, Ustaz. Yalah, hidup dua-dua. Hidup dua-dua lah. Jadi dia boleh jadi isteri, dia boleh jadi suami. Itu payah. Ya. Kurang baik. Wallahu a'lam. Tak apalah. Itu soalan ni. Saya ni selalu nampak dalam budaya imam dah rukuk ni saya masuk. Saya dapat sabtu kerangan. Imam dah bangun daripada rukuk ke belum? Tidak. Tidak. Bagi Allah. Tak dapat? Kita tukar masuk. Tak dapat? Dah rukuk habis. Kalau dia rukuk lah. Saya datang, saya masuk rukuk. Sempat lagi tuan sempat lagi rukuk, baru imam naik, okey, tuan dapat. Boleh faham? Tapi kalau tuan baru nak rukuk, imam pun dah naik, tak dapat. Walaupun tak baca Fatihah, tak baca apa, tak apa. Jadi tuan imam tu baru rukuk, tuan pun sampai Allahu Akbar, tuan pun rukuk. Tuan disunahkan bagi imam. Kita dah cerita ke belum?
Oh, belum lagi. Nanti kita akan cerita. Sunnah bagi imam untuk memperpanjangkan rukuk sekira mana dia dengar ada makmum sampai. Ha? Kalau selisih dapat tak? Apa? Kalau selisih dapat tak? Tak. Tak. Dia boleh dengar sekira mana imam belum lagi capai kepada tahap berdiri. Contoh sekarang gini dia ada had berdiri, rukuk. Okey. Sekarang apabila kita begini tu, kita dah kira berdiri. Walaupun belum lagi tegak. Tapi di sini tu dah kira berdiri. Tapi kalau dah bawah sikit tu masih lagi rukuk. Okey. Jadi apabila imam tu masih lagi dalam lingkungan rukuk, baru sini yang makmum masbuk ni datang, dia dah rukuk dan tamakninah dalam rukuk tadi, sah, dapat dia 1 rakaat. Kita kalau sudah kuat hati, kita tambah satu lagi. Tambah satu lagi lah. Ada sama. Tak ada masalah. Nak tambah 2 pun tak ada masalah. Ada satu kisah dekat Yaman. Jadi budak ni dia baru belajar seminggu dekat pondok lah, dekat Yaman. Jadi dia seminggu, tak bawa seminggu 2 minggu lah. Kemudian dia balik ke kampung. Kampung dia jauh lah. Bila sampai ke kampung dia, adalah orang meninggal. Bila ada orang meninggal, dia pun pakai macam jubah, serban apa semua. Dia baru seminggu kan, seminggu 2 minggu baru belajar pondok, tapi dia dah pakai macam tu kan. Jadi bila sampai ke kampung, kampung semua orang Badui. Sampai ke kampung, ada orang meninggal. Jadi orang-orang tua kata, ni kita punya tok guru baru ni dah sampai dah ni, suruh jadi imam lah. Dia pun jadilah imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Apa semua sebagainya. Kemudian Allahu Akbar. Dia rukuk. Yang makmum semua ikut depan mayat ni. 4 rakaat sembahyang. Jadi lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang makmum-makmum kat belakang bunyi-bunyi lah kan, bunyi semua. Jadi ada orang tua tu, dia tanya, Imam, kami ni tak pernah sembahyang mayat ada rukuk dan sujud. Betul, memang tak ada. Tapi disebabkan mayat ni banyak sangat dosa dia, mayat ni dosa dia banyak sangat sampai perlukan kepada rukuk dan sujud untuk menghilangkan dosa dia. La haula wala quwwata illa billah. Kira cantik lah jawapan dia bagi tu kan. Logik lah sikit kan. La ilaha illallah. Iyalah, sebab dia kan macam nampak dia macam ustaz kan. Yang ni orang Badui. Orang Badui ni tuan-tuan ingat dia pandai, tak pandai. Saya duduk kat sana 40 hari, saya keluar dakwah 40 hari. Kita mengajar orang Fatihah. Fatihah betul-betul. Bukan orang Arab ni semua pandai, tak ada. Yang lebih jahil daripada kita pun ramai. Kita pun baca lagi sedap daripada diorang. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutr unsa wa dhakar
رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأكر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرمن ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل كرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.